Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baiklah kelas hari ini kita akan membincangkan mengenai satu lagi bab, iaitu bab 3 mengenai konsep etika dan insan bermoral. Okey, baiklah. Untuk konsep etika dan insan bermoral ni kita akan menyentuh perkara utama dalam topik atau bab ini adalah mengenai kandungan moral. Lepas tu kita juga akan bincangkan mengenai bentuk moral, dimensi moral dan apa itu mengenai ejen moral dan penerima moral. Berserta yang terakhir sekali kita juga akan membincangkan tentang prinsip asas kemoralan, iaitu peranan ibu bapa dalam pembentukan moral dan peranan ahli keluarga dalam pembentukan moral. Okey, baiklah. Okey, terlebih dahulu kita akan menyentuh dulu apa itu konsep moral. Okey, kalau siapa yang masih ingat, moral ni dia adalah bermaksud tingkah laku ataupun kalau menurut Dewan Bahasa Pustaka ni, moral ni adalah satu ajaran atau pegangan, bukan buruk baik satu perbuatan. Maksudnya kelakuan, akhlak, kewajipan dan lain-lain yang berkaitan dengan apa yang betul dan adil. Okey, jadi untuk kandungan moral ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama adalah dia adalah mengenai peraturan masyarakat. Okey, jadi manusia dia memerlukan peraturan yang dapat membatasi kelakuan dan kebanyakan perbuatan manusia sendiri, supaya manusia ni dia tidak terlalu bebas sehingga mengancam keselamatan dan hak asasi orang lain. Okey, jadi maksudnya kat sini manusia ni dia memang memerlukan peraturan. Sebab apa peraturan ni dicipta? Supaya manusia ni dia tak bertindak terlalu bebas. Okey, sebagai contohlah kalau dekat Malaysia ni tak ada peraturan larangan pemilikan senjata. Okey, jadi bila dekat Malaysia tak ada larangan dalam pemilikan senjata, sesiapa saja je boleh memiliki senjata, dan senjata tadi tu dia akan mengancam keselamatan orang lain. Tak kisahlah mungkin dalam keluarga ataupun mungkin jiran-jiran ataupun orang luar. Okey. Jadi sebab itulah ada beberapa peraturan yang digariskan supaya manusia dia dapat menjamin keselamatan manusia berserta dapat keharmonian antara hubungan satu pihak dengan pihak yang lain. Okey, jadi peraturan manusia ni tidak wujud sendiri, tetapi ia adalah hasil terkumpul dalam ilmu yang baru ataupun pengalaman, sama ada pengalaman tu atau ilmu tu baru ataupun lama dalam kehidupan manusia. Jadi manusia ni dia lebih cenderung dalam mematuhi beberapa peraturan dan mengikut adat resam serta kelaziman hidup dalam menghadapi perhubungan dengan orang lain. Jadi peraturan ni dia tujuannya adalah untuk memahami keperluan untuk peraturan yang diterima ni sebagai bermoral dalam masyarakat, tetapi tidaklah pula mematuhi tanpa berfikir. Okey, yang tu yang pertama mengenai peraturan. Okey, yang kedua adalah mengenai kepribadian manusia yang mulia. Okey, jadi untuk kandungan moral ni, seseorang pihak ataupun seorang insan ni dia perlu mempunyai kepribadian yang baik dan boleh dipuji untuk dianggap sebagai seorang insan yang bermoral. Jadi kepribadian mulia ni adalah satu sifat yang amat penting untuk seorang manusia serta ketenteraman hidup di sebuah masyarakat. Okey, jadi maksudnya kat sini kita buat baik ni ataupun tingkah laku yang baik ni dia adalah sangat penting supaya dapat mewujudkan masyarakat yang tenteram hidup, maksudnya aman damai, tak ada bergaduh. Okey. Dan mempunyai kepribadian yang baik dan boleh dipuji, iaitu sifat pribadi yang mulia. Jelas mengenai kandungan. Okey, jadi kita akan pergi kepada apa itu fungsi. Okey. Jadi fungsi-fungsi peraturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat ni, yang pertama adalah fungsi kenapa peraturan itu dibuat adalah, yang pertama adalah untuk mengembangkan intelek manusia. Okey, macam mana peraturan ni dia boleh mengembangkan intelek manusia adalah bila wujudnya peraturan, jadi
wujudlah keselamatan ataupun hak-hak bagi setiap individu tu wujud. Yang maksudnya hak-hak di sini bukanlah hak-hak yang macam hak terlalu bebas. Maksudnya hak yang dapat menjamin keselamatan antara individu dengan individu. Jadi bila masyarakat tu tenteram ataupun masyarakat tu selamat, jadi masyarakat tu dia dapat dibangunkan modal insan dia. Jadi di situ dah dapat mengembangkan intelek manusia. Okey, jadi yang kedua, fungsi peraturan masyarakat ni adalah untuk memelihara keamanan masyarakat. Ini maksudnya tanpa adanya peraturan ni, maka masyarakat dia akan jadi kacau bilau sebab dia tak ada garis panduan. Itulah pentingnya adanya peraturan. Macam ia adalah sebagai pedoman bagi masyarakat. Okey. Yang ketiga, fungsi peraturan masyarakat ni adalah dia berfungsi sebagai mempertahankan hak asasi dan kebajikan. Jadi kalau contohlah kalau tak ada peraturan, golongan yang lebih kuat dia akan menindas golongan yang lebih lemah, dan golongan yang lemah ni dia akan selama-lamanya tertindas sebab dia tak ada peraturan. Okey. Yang keempat, kenapa fungsi peraturan masyarakat ni adalah dia untuk mengelakkan keruntuhan akhlak dan moral. Maksudnya kat sini, dengan adanya peraturan, contohnya macam perkahwinan, okey. Contohlah kalau macam dekat dalam dunia ni tak ada undang-undang tentang perkahwinan ataupun norma masyarakat tentang perkahwinan. Jadi akan berlakulah banyak anak yang tak setaraf ataupun anak luar nikah di seluruh dunia. Okey. Jelas Okey, seterusnya fungsi peraturan juga dia adalah untuk melindungi nyawa manusia. Okey. Contohnya kalau ada seseorang yang didapati mengancam nyawa manusia, jadi dia akan dikenakan hukuman ataupun tindakan. Jadi dengan hukuman yang setimpal tu, dia akan memberi pengajaran kepada individu ataupun insan yang lain supaya tidak mengulangi membuat kesilapan ataupun kejahatan tadi. Okey. Yang terakhir, fungsi peraturan masyarakat ni adalah dia untuk menjaga keamanan masyarakat. Okey, jadi untuk fungsi ataupun kepentingan peraturan masyarakat ni boleh juga rujuk dekat dalam buku ni, poin-poin dia. Boleh je nak terima. Okey. Okey, tapi fungsi-fungsi peraturan masyarakat ni dia adalah sukar untuk semua orang untuk mematuhi semua peraturan masyarakat, dan kita tak boleh nak memaksa seseorang ni dia buat demikian. Jadi bila segelintir orang yang tidak mematuhi peraturan, malah dia membantah satu peraturan, kita mengharapkan mereka dengan serta-merta mencari jalan penyelesaian masalah dengan bentuk peraturan masyarakat yang baru yang boleh diterima oleh setiap orang. Jelas Jadi kita beralih pula kepada bentuk. Okey, untuk bentuk moral ni, dari aspek bentuk ejen moral terdapat kedudukan yang perlu dipenuhi, iaitu yang pertama, dapat membuat tanggapan tentang situasi yang menimbulkan isu atau dilema moral. Keputusan yang diambil hendaklah ditentukan oleh prinsip moral, misalnya keadilan dan kepedulian, yang merupakan nilai asas dan juga ibu kepada nilai moral. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, seorang individu ni dia perlu membuat keputusan dan bertindak berdasarkan situasi di mana dia berada. Tiga pendekatan, iaitu legalism, antinomianisme dan situationisme. Okey, jelas Okey, seterusnya kita tengok pula kita pergi pula kepada dimensi moral.
Okey. Kalau ikutkan saya punya slide ni, dimensi moral ni dia ada 3, iaitu penakkulan moral, emosi moral dan juga tingkah laku moral. Okey. Untuk penakkulan moral ni, dia adalah penakkulan moral ni bermaksud tahu tak apa maksud penakkulan? Maksud penakkulan ni, dia macam kita ni dapat mempertimbangkan ataupun contohnya kita ni dapat menganalisis, dia dapat menganalisis satu benda ni dan dia bertindak ikut fikiran secara rasional. Maksudnya dia menganalisis satu benda ni ataupun dia buat pertimbangan dengan berfikiran secara rasional ni, maksudnya dia buat satu benda ni dia secara waras. Maksudnya dia buat satu benda ni, dia bukanlah sekadar saja-saja suka-suka buat. Jadi dia buat satu benda ni adalah bersebab. Dan satu perkara ni, fikiran dia ni, dia berautonomi. Maksud berautonomi kat sini adalah dia bebas mengeluarkan idea dia. Maksudnya dia tidak dia tidak bertindak tu disebabkan oleh paksaan daripada individu yang lain. Okey, jadi untuk penakkulan moral ni, seseorang individu ni kenapa dia dapat memahami satu isu moral. Lepas tu dengan adanya penakkulan moral ni, dia dapat mengenal pasti alternatif yang ada dan kesannya. Okey, yang ketiga, dia dapat memberi pertimbangan yang adil dan objektif terhadap setiap pilihan alternatif itu. Dan yang keempat, dia dapat memikirkan konsep nilai moral, sejagat dan rasional. Okey, maksudnya kat sini, individu ni dia dapat membuat pertimbangan yang adil dan objektif. Maksudnya dia orang kata dia punya tindakan tu dia dia bukan disebabkan oleh ada perasaan amarah. Dia maksudnya dia tak ada dia buat benda tu dengan bijaksana ataupun bersebab. Okey, jelas kan? Okey. Emosi moral ataupun perasaan moral. Okey. Emosi ni dia macam kita tahu, contohnya macam suara batin, perasaan. Okey, ni semua akan membawa kepada perlakuan moral. Dan emosi moral ni dia penting untuk mengawal perlakuan dan menghalang individu ni daripada membuat sesuatu yang bersifat antisosial. Contohnya perasaan empati menyebabkan seorang individu ni dia bantu orang yang miskin tanpa mengira kepentingan diri. Jadi emosi dan kehalusan perasaan individu ni dia mengandungi sifat macam sentimen, empati, simpati, prihatin, belas kasihan, bermotivasi altruistik dan murah hati. Okey, empati ni dia kalau macam simpati ni kita rasa kesian dekat orang tu. Tapi kalau empati ni dia lebih mendalam lagi. Maksudnya dia macam seolah-olah empati ni dia dapat rasa apa yang orang tu rasa dan dia duduk dekat dalam situasi orang tu. Itu maksudnya empati. Jadi melalui emosi moral ni, seseorang individu ni dia dapat mengetahui asal-usul sesuatu isu atau situasi. Dia juga dapat memahami kesusahan, perasaan dan pemikiran orang lain, dan dia juga dapat menyatakan perasaan diri sendiri dalam keadaan yang sama, dan dia juga dapat membuat keputusan yang adil dan rasional, serta dia juga dapat melahirkan rasa empati, simpati, murah hati, kasih sayang, belas kasihan, altruistik dan sebagainya. Okay. Itu untuk untuk ni lah. Okey, kita tengok untuk emosi moral. Okey. Lepas tu yang ketiga, bentuk moral, dimensi moral ni dia ada perlakuan moral ataupun tingkah laku moral. Jadi perlakuan moral ni dikaitkan dengan tingkah laku
dan tindakan individu ini terhadap satu keputusan yang ditunjukkan dengan penuh kemampuan dan tanggungjawab. Jadi maksud tingkah laku ni dia merujuk ke apa-apa kelakuan. Dengan bertingkah laku moral ni, seseorang individu ni dia dapat bertindak dengan penuh ikut rasa tanggungjawab dengan mengikut dia punya kemampuan diri dia. Okey, itu je. Seterusnya kita pergi kepada ejen moral dan penerima moral. Jadi untuk ejen moral dan penerima moral ni, semua manusia dia adalah ejen moral dan penerima moral. Jadi apa yang bezakan antara apa yang bezakannya adalah manusia ni dia mempunyai penaklukan rasional dan bebas perasaan dan emosi yang boleh mempengaruhi perlakuan manusia sendiri. Jadi untuk memahami perkaitan antara ketiga dimensi ni dengan lebih abstrak, adalah wajar bagi kita untuk menjelaskan kedudukan ejen moral dan penerimaan moral. Jadi, okey, menurut seorang tokoh, Ashmore dia menyatakan bahawa semua manusia dan hanya manusia yang boleh menjadi ejen moral dan pesakit ada penerima moral. Apa yang beza ialah manusia ni dia maksudnya semua orang dia boleh menjadi ejen moral dan juga dia boleh jadi penerima moral. Tapi yang membezakan dia adalah mungkin dari segi manusia ni ada yang dia dapat menakul ataupun dia dapat menganalisis secara rasional dan bebas, dan juga ada yang boleh mempengaruhi manusia sendiri, manakala penakkulan dan emosi ini dia dua dimensi yang amat kurang dalam haiwan. Maksudnya manusia ni dia ada sifat menganalisis, dia ada akal dia, tapi berbanding dengan haiwan macam kucing, dia ada otak tapi dia tak ada akal. Jadi dia tak boleh nak bertindak secara rasional. Jelas kan? Okey. Perbezaan antara altruism dan keadilan. Jadi perbezaan antara altruism dan keadilan. Keadilan ni adalah sesuatu perkara yang rasional, manakala altruism ni adalah satu sifat yang bukan sahaja amat mulia, tetapi sifat altruism ni dia adalah satu sifat yang terlalu mulia. Okey, jelas kan? Okey. Baiklah. Seterusnya kita akan bincangkan tentang apa itu sifat-sifat insan yang moral. Okey. Kita akan melihat sifat-sifat ni dari satu persatu mengikut pandangan-pandangan ataupun perspektif setiap mungkin beberapa tamadun yang kita pilih. Okey, yang pertama sekali kita akan bincangkan mengenai menghormati autoriti. Okey. Menghormati autoriti ni, insan yang bermoral ni adalah insan yang mempunyai sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi hormat menghormati ni dia banyak tau hubungan dia, antara adik-beradik dengan abang, antara anak dengan ayah, antara orang tua dengan orang muda, antara pekerja dengan majikan, antara kita dengan jiran. Okey. Jadi menurut perspektif pemikiran barat, saya bagi dalam pemikiran barat, dalam kitab Old Testament, dia dalam kitab Old Testament ni dia punya 10 commandment ataupun peraturan yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa, dan salah satu dia adalah menghormati ibu dan ayah. Itu dari segi perspektif pemikiran barat. Sebenarnya kalau nak ikut barat ni pun sebenarnya Nabi Isa ni pun bukan dari barat. Dia berasal daripada daripada Jerusalem. Cuma dia punya ajaran dia ni banyak diterima oleh orang daripada barat. Okey. Lepas tu kita akan lihat pula perspektif daripada pemikiran agama Islam. Okey, dalam agama Islam dia mewajibkan setiap penganut dia untuk menghormati orang lain.
Utamanya kita diwajibkan untuk menghormati ibu bapa yang telah melahirkan kita di dunia. Jadi terdapatlah macam-macam saranan hadis dan juga ayat Quran yang menjanjikan syurga kepada mereka yang taat kepada ibu bapa. Maksudnya contohnya macam hadis mengenai syurga di bawah telapak kaki ibu. Okey, manakala untuk perspektif pemikiran timur, maksud pemikiran timur ni dia mungkin merangkumi antara Asia, Tamadun India dan juga Tamadun Cina. Okay. Untuk pemikiran timur ni terdapat dalam salah satu teori Dharma, iaitu Dharma ni adalah satu etika dalam ajaran Hindu untuk menghormati orang yang lebih tua. Pengajaran di dalam ajaran Confucius juga dia menekankan kepentingan kehidupan bermasyarakat dan institusi keluarga. Okey, itu untuk menghormati autoriti. Jadi yang seterusnya kita akan pergi kepada sifat insan moral yang kedua adalah mengenai tetap pendirian. Okey, insan yang bermoral ni adalah insan yang mempunyai pendirian yang tidak goyah jika ditimpa sebarang musibah atau disogok dengan sebarang kesenangan. Jadi maksudnya insan yang dia ni mempunyai pendirian tegas dengan prinsip dan tidak akan sekali menggadaikan prinsip untuk memenuhi kehendak nafsu dan kepentingan diri. Okey, maksudnya kat sini contohlah kalau macam 10 orang kata satu benda ni A ni betul, tapi tiba-tiba ada seorang ni dia cakap B betul. Jadi walaupun 10 orang ni cakap A ni betul, tapi yang seorang ni dia cakap B betul, dia tetap juga pendirian dia. Jadi dia tak akan goyah walaupun apa-apa sekalipun. Okey. Contoh kalau tetap pendirian, kalau kita boleh lihat, contohlah kalau macam pelajar Malaysia. Okey, kalau dia belajar di luar negara, kita bagi contoh kat Eropah atau Australia. Okey, kalau individu tu dia tetap dengan pendirian, walaupun pergi ke mana ceruk dunia pun, dia tetap akan berbangga dengan identiti Malaysia dia. Dia tak akan maksudnya dia tidak akan mengambil budaya-budaya barat yang tak elok. Tapi kalau macam ada budaya barat yang elok, kita contohlah. Tapi kalau macam budaya barat tak elok, dia tak ikut. Okey. Dari segi pemikiran barat, Brand pada tahun 1979 dia telah menyatakan seorang individu ni dia mesti mempunyai justifikasi bagi motivasi, perasaan berdosa, sikap bersetuju, perasaan menyanjungi dan lain-lain yang ada padanya. Okay. Jadi untuk dalam pemikiran timur pula, semangat perjuangan Mahatma Gandhi. Contohnya Mahatma Gandhi pernah cakap masa dia sedang diseksa oleh sebab Mahatma Gandhi ni dia pernah dipenjara oleh British dalam usaha untuk memberi kemerdekaan kepada India. Dia pernah menyatakan bahawa kamu dapat merantaiku, kamu dapat menyeksaku, bahkan kamu juga dapat menghancurkan tubuh ini, tapi kamu tidak akan dapat memenjarakan pemikiranku. Okay, maksudnya kat sini dia nak cakap dia tu adalah seorang yang tetap pendirian ataupun pemikiran dia tidak akan berubah-ubah. Okey. Yang keempat, untuk dalam perspektif pemikiran Islam ni kita dapat melihat dalam situasi yang mana ada kisah Sumayyah binti Khayyat yang tetap pendirian dan katanya itu adalah agama Islam. Okey, walaupun dia ni dihadapi oleh pelbagai dugaan, termasuk ada anak dia kena bunuh disebabkan diseksa, tapi dia juga tetap dengan pendirian dia. Itu untuk agama Islam. Okey, jelas kan? Okey, yang ketiga mengenai sifat yang seterusnya adalah berdisiplin. Okey, berdisiplin ni dia adalah salah satu ciri insan bermoral yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Jadi berdisiplin ini dapat didefinisikan dengan pelbagai makna seperti patuh kepada peraturan, menepati masa dan lain-lain lagi. Okey, kalau dalam perspektif pemikiran timur, kita tengok ajaran Confucius. Okey, ajaran Confucius ni
adalah salah satu ajaran yang didirikan oleh uh, Lao Tzu Taoist. Okey, ajaran Confucius ni didirikan oleh uh, sorry. Okey. Ajaran Confucius ni didirikan untuk dia menekankan kepatuhan kepada peraturan sosial. Contohnya dalam ajaran Confucius ni dia ada hubungan antara keluarga, hubungan dengan negara, hubungan dengan alam. Okey. Lepas tu selain itu aspek disiplin ni terdapat juga dalam pemikiran barat, contohnya Ehrman yang memberikan penjelasan tentang tujuan manusia ni mengada peraturan, iaitu manusia ni lebih cenderung dalam mematuhi beberapa peraturan dan mengikut adresan serta kelaziman hidup. Jadi maksudnya dengan adanya peraturan ni manusia ni dapat berdisiplin. Okey, yang ketiga berdisiplin juga dia ada dalam perspektif pemikiran Islam. Jadi sikap berdisiplin ni kita dapat melihat dalam ajaran Islam, iaitu kita disaran ataupun diwajibkan untuk menepati masa, sehingga kan terdapat satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Asr, yang menceritakan tentang manusia ni dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, dan juga berpesan-pesan tentang kesabaran dan berpesan dengan kesabaran. Okey. Yang terakhir, sifat-sifat yang akan saya bincangkan adalah mengenai pemaaf. Okey, jadi sikap saling memaafi ni perlu dipupuk untuk mencapai hati yang bersih dan tenang. Okey, dalam pemikiran Islam kita dapat lihat dalam firman Allah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah menyertai orang yang membuat kebajikan. Okey, dalam pemikiran barat pula, Wenlock dia menitik beratkan keadilan, kasih sayang dan keengganan menyakiti orang lain secara fizikal dan mental. Okey, dalam pemikiran timur juga ada dalam kitab suci Sing yang mementingkan komponen perhubungan antara manusia dengan mengikis perbuatan yang buruk seperti perasaan marah. Okey, itu adalah sifat-sifat insan bermoral, dan ada lagi yang lain-lain. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan moral. Okey, untuk faktor-faktor ni dia terdapat dua faktor ataupun boleh dibagi kepada dua faktor, iaitu yang pertama adalah faktor daripada persekitaran luar. Okey, faktor dari persekitaran luar ni pula dia kalau kita lihat, yang pertama adalah faktor perkembangan teknologi. Okey, sebagaimana kalau kita tahu sekarang ni adalah teknologi dia berkembang dengan pesat. Jadi bila berlakunya kepesatan ni, jadi kita boleh lihat kita mudah untuk mengakses maklumat. Jadi benda-benda ni dia semua akan dia mempengaruhi maklumat-maklumat yang kita dapat ni akan mempengaruhi pembentukan moral bagi individu tu. Okey, yang kedua adalah faktor dari segi sudut kemasukan pengaruh luar. Okey, kemasukan pengaruh luar ni kita boleh lihat macam budaya-budaya luar. Contohnya macam mula-mula sekali pengaruh luar ni kita dapat daripada pengaruh barat. Sebab apa? Sebab kita ni pernah dijajah oleh kuasa barat. Jadi kita mengambil pengaruh daripada luar. Dan seterusnya untuk masa sekarang ni terdapat juga pengaruh-pengaruh daripada negara, contohnya Korea, Jepun, Amerika Syarikat dan sebagainya. Okey, jadi untuk faktor yang seterusnya adalah faktor datang daripada dalaman ataupun daripada diri kita sendiri. Okey, yang pertama adalah kewibawaan dan keteladanan. Benda ni kita boleh lihat dari segi taraf pendidikan. Okey, yang kedua adalah kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi ni kita boleh lihat dari segi sudut nilai diri kita dan juga suasana dan juga kehidupan dan suasana. Kita juga boleh lihat dari segi sudut tingkah laku dan tabiat. Okey. Yang terakhir sekali, faktor yang datang daripada diri kita sendiri adalah dari segi pujian dan penghargaan. Jadi pujian dan penghargaan ni dia tidak mengira sama ada usia ataupun agama. Okey. Malah dalam mana-mana agama pun dia terdapat pujian dan penghargaan
kepada orang yang berbuat baik ataupun berkelakuan moral yang baik. Okey. Baiklah, seterusnya adalah kita boleh lihat apakah peranan ibu bapa dalam pembentukan moral bagi setiap insan. Okey. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua ibu bapa lah yang akan menjadikan anak tersebut sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi, berdasarkan hadis ni, kita boleh lihat bahawa terdapat peranan ibu bapa ni dia memang sangat dekat dengan anak-anak untuk membantu anak-anak ini untuk membentuk moral yang boleh lebih baik ataupun boleh membanggakan kita. Okey, yang pertama adalah peranan ibu bapa dari segi memberi pendidikan agama. Okey. Secara tradisi ni ibu bapa ni dia memang sangat berperanan memberi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak, dan juga dia perlu memberi pendidikan agama kepada anak-anak. Tapi sayangnya kebanyakan pada masa sekarang ni disebabkan kemajuan kepesatan teknologi, jadi anak-anak ataupun kanak-kanak ni dia mudah terdedah dari segi mendapat ataupun mengakses maklumat. Jadi ibu bapa ni dia perlu mempunyai pendekatan yang bersesuaian untuk orang kata mengawal anak-anak. Okey. Di samping itu, ibu bapa juga dia perlu memenuhi tanggungjawab dia untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak, seperti menyekolahkan anak-anak di dalam maksudnya memberi sekolah yang ada pendidikan agama, dan juga memberikan pendidikan moral yang secukupnya kepada anak-anak. Okey. Jadi bila mereka dah membuat tanggungjawab ni, kadang-kala mereka merasa mereka telah terlepas daripada tanggungjawab untuk memberikan pendidikan moral kepada anak. Tapi mereka sebenarnya silap. Ibu bapa juga selain daripada anak-anak ni mendapat pendidikan agama dari segi sekolah, dan juga mungkin dia hantar kepada pendidikan moral dari segi sekolah, ibu bapa juga dia kena memberikan contoh teladan dan juga pendidikan agama dari rumah juga. Okey. Yang kedua adalah dari sudut peranan ibu bapa dalam mengawal disiplin yang berpatutan. Okey, dalam memberi pendidikan moral, ibu bapa ni dia perlu memberikan pendekatan yang fleksibel. Yang mana mereka ni perlu bijak dalam menimbang perkara yang boleh dan tak boleh dilakukan oleh anak-anak. Okey, sebagai ibu bapa mereka mestilah mampu untuk mentafsir dan mengaplikasikan gaya keibubapaan mengikut kesesuaian keadaan dan kebebasan yang dibenarkan. Okay. Yang ketiga adalah dari sudut meluntur buluh biarlah dari rebung, ataupun maksud kat sini dia pencegahan awal. Okay, maksudnya kat sini ibu bapa ni dia perlu memastikan anak-anak mereka ni dia dipupuk dengan penuh kasih sayang, tapi dan perhatian. Tapi kasih sayang dan perhatian ni juga dia kena ada batasan dia. Ibu bapa dia tak boleh nak memberi ataupun melindungi anak-anak secara overprotecting. Yang mana benda ni dia akan memberi kesan negatif pada anak-anak. Sebagai contoh, kalau kita boleh lihat, kalau ibu bapa ni dia terlalu overprotecting, kita boleh lihat kalau tengok filem Piramli dalam filem Anakku Sazali. Okay, kita boleh lihat macam mana Sazali ni dia menjadi liar bila ayah dia ni terlalu overprotecting. Maksudnya kalau contoh kalau dia buat salah, ayah dia tak hukum anak tu, tapi dia sebaliknya memanjakan anak-anak tu. Okay, macam tu. Okay. Yang keempat, peranan ibu bapa juga dia perlu memperbanyakkan komunikasi. Okey, sebagaimana kalau kita tahu, komunikasi ni merupakan elemen penting dalam kehidupan berkeluarga. Okey, tanpa komunikasi, maksudnya kalau tak ada komunikasi, maksudnya keluarga tu dia akan jadi suram, muram. Okey, jadi melalui komunikasi ni, segala maklumat didapat salurkan dengan sesama keluarga. Jadi sama ada lancar atau tak lancar, itu adalah bergantung pada ibu bapa yang perlu menentukan arah komunikasi tersebut. Okey. Yang kelima adalah peranan ibu bapa dari segi sudut seksualiti.
Okey, sebagaimana kalau kita lihat, moral generasi muda, dia mencerminkan keunggulan dan kelemahan, sebuah, masyarakat dan negara. Oleh itu kemerosotan moral anak-anak, anak remaja dia bukan sahaja menjadi kebimbangan ibu bapa, tapi membimbangkan semua pihak. Okey. Sebagai kalau kita tengok sekarang ni, kalau seksualiti ni, seawal sekolah rendah, dia dah tahu dah benda-benda, yang tak sepatutnya diketahui oleh anak-anak sekolah rendah. Macam mana benda ni berlaku? Disebabkan oleh pengaruh daripada, media sosial, daripada perkembangan teknologi. Jadi, sebagai, ibu bapa, mereka ni perlu memberikan bimbingan dan, memberi bimbingan yang sebaiknya, supaya, anak-anak ni dia tahu batas-batas dia. Maksudnya dia bertingkah laku dia secara baik. Maksudnya dalam pendidikan seksualiti ni, dia, perlu memberikan, dia kena bagi tahu apa kesan-kesan sampingan kalau buat macam ni macam tu. Okey. Yang keenam ataupun yang terakhir, peranan ibu bapa ni kita boleh lihat dari segi sudut meneroka dan merangsang potensi. Okey, seorang ibu bapa yang kreatif, dia akan mengenal pasti bakat dan kehebatan yang ada dalam diri anak-anak mereka. Okey, dan dikembangkan bakat. Contohnya kalau macam anak tu dia minat main bola. Okey, ibu bapa yang baik, dia perlu memberikan galakan dan dorongan yang sewajarnya untuk anak tu main bola. Contohnya macam beli kasut, beli buku ataupun majalah main bola. Okey, selain itu contohnya kalau macam anak tu dia minat masak. Okay, jadi seorang ibu bapa yang baik, dia perlu memberi buku-buku masakan ataupun mungkin kalau sekarang ni dah moden, dia boleh tunjuk video masakan kepada anak-anak, dan kalau anak-anak ni dia buat resepi ataupun masakan yang baik, ibu bapa ni dia perlu puji anak-anak tersebut supaya dia lebih bermotivasi untuk memperbaiki dan juga membuat ataupun lebih membuat mendalam dalam dia punya minat di dalam masakan. Okey. Yang terakhir, selain daripada ibu bapa, ahli keluarga yang lain juga dia perlu berperanan dalam pembentukan moral. Okey. Contohnya macam ahli keluarga lain macam bapa saudara, kakak, abang, mak saudara, datuk, nenek dan sebagainya. Dia adalah apa? Orang kata sebagaimana ibu bapa, ahli-ahli keluarga yang lain ni juga dia perlu berperanan dalam contohnya macam beri nasihat. Lepas tu mereka juga perlu tegur menegur dan juga dia perlu memberi galakan. Sebagaimana juga peranan yang dimainkan oleh ibu bapa. Jadi saya rasa mungkin sekadar ini saja perbincangan kita mengenai bab 3 iaitu mengenai konsep etika dan insan bermoral. Sekian, terima kasih.